sekian ada, saya bagi mau sekian dulu. Atau menggunakan dia reset apa? Betul ni, tank ni terlebih ni. Warna merah dia kan lah. Pemain ni mana? Dia seorang, anak MJ dia pun nak ikut nak tengok. Mana Hanu nak main. Biar lah main. Respect. Dah umur apa? 17. Pak Abu mengaji umur dah 17. Dahsyat umur 17 duk main lepak tang sini. Yang tahu orang 17 duk lepak, duduk atas motor, duduk dekat RNR apa semua tu. Semua hampa 17 main lepak nak mengaji. Benda ni patut apa ni, Tok Mufti Penang, Tok Mufti Satuan Mufti main tengok. Anak-anak muda ni dia duk cari apa duk sini. Ilmu nak mengenal diri, nak mengenal Tuhan ni. Susah, tapi dalam masa yang sama pun dia kadang orang duk kata saya ni tak habis-habis live, tak habis berhenti sembang benda yang sama. Dia baru kata saya memang lah. Memang saya sembang benda yang sama. Yang pun buat benda yang sama dari dulu, tak kata apa pun. Benda ni baru nak keluar. Baru kita nak bersembang. Kita kena bersembang benda yang sama. Mereka tak puas hati bila orang cerita pasal anak. Tak habis-habis cerita pasal anak. Cerita bila orang tanya pasal babi hutan, buku babi hutan macam tadi kan. Kisah apa dia tanya? Kita kena pecah lah berkaitan dengan kehilangan anak buku tu. Betul tak? Mereka tak puas hati pula. Ni orang nak beli, orang tanya. Aku pula menjual hasil kerja penulisan aku. Tapi kalau orang tanya buku My Name is Muhammad and I Love You All, yang version Melayu ni, takkan saya cerita pasal anak saya. Tak ada kena-mengena dengan Malaysia pun. Buku tu kisah Afghanistan dengan kisah seorang lelaki bernama Ahmad Muhammad terpaksa masuk ke Germany secara paksa daripada makcik dia. Setelah dia duduk dengan ahli sufi sekian lama, mak pak dia meninggal. Tak ada kena-mengena dengan kisah anak aku pun kalau orang tanya macam tu. Betul. Tapi bila orang tanya macam tadi, tu Muhammad tu masuk komen, Allah tak habis fikir anak dia. Tu ada orang kata, ampun satu dia tu cerita pasal buku tu yang duk tak puas hati apa. Faham? Oh, saya tahu dia pasal kawan saya ada biasa jumpa dia, mai cerita kat saya pasal perangai dia. Oh, hang nak tahu aku melalui kawan hang pula dah. Hang nak kenal satu orang tu. Direct. Jumpalah dia. Faham tak? Pasal apa pula nak okey, kalau contoh dia, saya beritahu pada dia. Nama apa tu? Mukmin. Fulle nama. Mukmin biasa khusyuk tak? Dah semayang. Tak biasa aku mukmin aku benar. Boleh kata dalam surah Mukminun ayat 1 dan ayat 2, beruntunglah orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat dia. Berita tak khusyuk. Tapi betul mukmin, sebab mukmin tu ada kat semua orang. Semua orang tinggal tahu tak tahu. Kat Hindu pun ada, kat Melayu roti pun ada. Tinggal tahu tak tahu. So, kalau aku tanya satu orang pasal mukmin ni, orang tu cerita, aku kenal dia lagu tu lagu ni kan. Dia lagu tu ni apa semua lagu ni. Kita masih lagi judge-minded kat dia melalui cerita hang. Seminggu lepas aku dengar dia buat lagu ni, lagu ni. Susah aku nak cerita pasal nama dia mukmin. Nama awak tu? Said. Okey, Said senang sikit. So, dia cerita pasal Said lagu ni, faham? Kita duk bawa tu perangai Said yang kita kenal masa dulu melalui cerita dia ni. Mungkin Said 2 minit sudah dah berubah. Nampak? Bahayanya syak wasangka. Okey, kalau dari segi perangai, nak mengaji ilmu makrifah ni, pasal apa kita nak mempersoalkan perangai? Pakaian. Gelang-gelang ni apa pakai, jam aku tak kata apa pun. Tak. Aku jam tak ada, aku tak nak pakai. Tapi apa pakai ya? Dalam tu ada plastik, betul tak? Dalam jam tu ada besi tak?
Ada. Ajalah aku dah plastik besi pun dah. Pasal apa yang boleh pandang aku tak elok, tak acil lu tu. So, itu bila kita nak mengaji ilmu makrifah, kita kena tahu benda tu. Tak boleh menghukum orang dengan cerita-cerita yang lepas. Semayang wajib, tidak boleh tidak. Tapi kalau kita nak kata hang rasa selesa ke dengan semayang hang yang tak pernah khusyuk dan tawaduk ni? Habis hampa semayang macam mana? Duk relax, ya, tengok. Islam tu mudah. Kena cari hak mudah tu macam mana. Duk cari yang susah tu pasal apa? Ni. Ni apa? Tasa. Cik. Pasal faham cik? Aku sebut tasa. Ni apa dia? Tasa. Dalam bahasa Jerman, tasa. Macam tu. Benda kalau nak proses, kan? So, ini apa? Mata. Ni mata ni kan? Aku kata Auge dalam bahasa Jerman. Nase. Moon. Ore. Kops. Tapi bagi hang baru dengar. Benda-benda ni apa binatang ni duk sebut ni. Tapi orang Jerman dia tahulah benda tu. Bila habis sebut mulut, dia cakap, apa dia kata? Tetapi mulut dalam bahasa Jerman moon ni, ini lah. Itu kata bahasa saja kadang-kadang. Solat. Siapa pergi abang atas semayang? Bahasa tu ya kita tertipu dengan bahasa. Makrifah. Apakah benda? Tasawuf. Apakah benda? Usul. Apakah benda? Fiqh. Apakah benda? Nak kena tahu itu masih sebutan. Tapi benda dia tu apa dia? Mungkin dalam orang lain panggil bahasa lain. Habis tanya Hindu di India yang tak boleh cakap Melayu, hampir sebut Tuhan. Tobat dia tak tahu apa ke benda dia ni duk cakap. Tuhan yang kata dia. Daripada semayang tanya Tuhan, bukan Tuhan apa ke benda Tuhan ni? God Shiva dia cakap. Whatever lah maksud. Kita nak tahu yang punya nama. Kita nak tahu di sebalik sebutan. Kipas angin. Pasal penggolek pula. Kipas angin. Tin. Besi. Tapi kalau orang putih main, dia tak pernah tahu ni apa. What is this? Kipas angin. So bila hang duduk situ, dia nak cakap, please give me kipas angin. Yang hampa pakat terkejut, pasal apa ni? Pasal kipas angin. Duduk tentu dia isap rokok, dia tak duduk. Kipas angin. Lepas tu, tanya, no, dia nak kipas angin. Ada cara yang aku celaka menyelepat. Guru silap. Guru menipu. So, begitulah. Kalau hang nak tahu, okey, huruf makna maksud maudhu. C-A-W-A-N. Apa dia? Bukan huruf. Makna dia cawan. Maksud dia yang ni. Betul tak? Maudhu dia ni. Bukan dia huruf makna. Maksud maudhu. Maudhu itu ketetapan ke atas sesuatu yang hang sebut. Kenyataan. Kalau aku sebut cawan, C-A-W-A-N, itu huruf makna dia cawan, maksud dia orang minum, untuk kegunaan minum kan. Maudhu dia mana cawan? Ni ke? Bukan, inilah. Maka hang makrifatlah cawan tu. Bila aku sebut cawan, hang tahu lah. Tetapi kalau Mak Saleh yang tak tahu, huruf pun dia tak tahu, makna pun dia tak tahu, C-A-W-A-N, apa dia?
Cewan. Dia disebut flat-flat punya. Kita kata cawan. Baru dia tahu ejaan dan sebut. Tapi dia akan tanya, maksud yang sebutan tu apa dia? Oh, maksud dia cawan ni, orang minum ni. Kenyataan dia mana? Inilah kenyataan dia. Kalau aku sebut K-A-S-U-T, apa dia? Bukan, huruf. Makna dia kasut. Maksud dia apa dia? Pakai lagu ni kah? Buah lagu ni kah? Kasut. Kat kaki. Maudhu dia mana? Adakah ini kenyataan dia? Okey, makna ada apa yang disebut, maka benda tu ada. Kalau aku sebut A-L-L-A-H, apa dia? A-L-L-A-H. Ish, huruf. Aku heran sungguh. Huruf. Makna dia Allah. Maksud dia Tuhan. Yang berserta, yang mendengar, yang itu ini. Maudhu dia mana? Sedih tak? Semua benda yang boleh cari bila aku sebut Allah, tak tahu mana satu. Sedangkan dia berserta. Sedangkan dia lebih dekat daripada orang ni. So inilah yang kita duduk ramai-ramai dalam bilik, dalam rumah ni. Bukan nak mencerita tentang agama. Kalau kita nak cerita tentang agama, bolehlah kita pergi mengaji dengan dia tu. Apa dia pun bahasa Arabu, baca kamu ayat asaman, tengok dia punya rambut lagu mana, tengok tangan dia lagu mana. Dengan gelang penuh apa semua lagu ni. Ini perihal agama. Perihal agama, dia ada konsep dan idea. Kalau satu orang pakai oren, tak pakai kasut, botak. Nak panggil dia Tok Haji ke? Sami ke? Sami. Kalau satu orang main pakai hitam, bawa semua ada putih sikit dalam sini. Lepas tu ada kayu pangkah tu, nak panggil dia apa? Takkan nak pergi Assalamualaikum Tuan Haji? Tak boleh. Tapi kalau yang pakai jubah, serban, ada serban, apa semua ni. Ada jubah. Nak panggil apa? Bengali pun ada juga macam tu. So, di sini kita tak mau kenal pakaian. Kita tak mau kenal penzahiran. Dalam pengajian ilmu tasawuf yang menuju ke arah ma'rifah, appearance is a discipline. Pakai luaran ni tak ada. Tak mau. Kadang-kadang tengok aku post, orang bercakap pasal apa? Dia ni, pak dia belah dia. Dia tulis, dia nak tak bagi orang dengar aku sembang, cuma tak bagi orang mai kat aku. Aku kata, tak mai ke sudah? Selama ni waktu anak aku hilang apa semua, aku jalan seorang-seorang, tak ada siapa tolong pun. Yang duk tak puas hati dengar tak habis-habis pasal anak dia, awak pernah tolong aku ke? Anak hilang kot. Bukan soal bukan anak hilang. Bagi RM10 keluar balik lah. So, sampai lepas tulis dia, ni paria, bukan mamak. Kalau mamak tak boleh kali paria, Hindu. Oh, Islam tu duduk kat bangsa ke? Islam ni hak milik siapa sebenarnya? Hak milik Allah SWT yang ada di sisi dia tu. Islam Allah SWT. Jemaat tu dengar jemaat. Inna dina innallahil Islam. Apa ke benda ni? So, kalau Islam tu, hang pergi ke orang nak jahit kasut, hang pipi apa ni tengah panas ni, adik nak apa adik? Bagi kat saya gula 2 kilo, tepung bambai Ducati apa semua, dia pegang kasut dia paling ampeli aku nak jahit kasut, minta barang rumah. Saya apa? Kedai runcit lah. Balik hang mengeluh, menega, haram tak laku apa semua, macam mana rezeki Allah ni apa semua, macam mana boleh tak laku. Hang menega mana dalam kampung Melayu. Melayu semua kat situ. Melayu semua, Hindu pun tak ada. Kampung tu Melayu semua, aku pun Melayu. Menega apa? Menega babi. Loh, apa siapa orang buat lagu tu? Market jual RM3 sekilo. Market jual RM13 sekilo. Aku jual RM3 sekilo, apa siapa tak beli? Tak kena. Awak nak bercakap bab agama, Hindu, Cina semua ada bab agama. Awak ingat dalam agama Hindu tak suruh buat baik?
Awak ingat dalam agama Kristian tak suruh buat baik. Kalau mereka taat dekat apa ni, Jesus ke apa semua kat Tuhan mereka. Kalau yang apa cara sekalipun agama lain, apa yang pasal ya? Yang kita agama Islam ni Allah pun kita tak kenal pasal tu. Anjing kalau kenal Tuhan, kita tak kenal Tuhan. Ni aku buka sikit-sikit gitu lah. Ni kalau you buka ni, buat nampak ni. Dan ni cuba orang fikir satu benda logik. Pasal apa mak yang ada anak baru lahir, dan kan anak tu haram sepatah apa orang tak faham. Baru lahir seminggu, yang mak duk acanah dia bercakap. Dua-dua bercakap, dia nak bagi kenai suara dia tu kat anak. Dan secara tak langsung anak tu tahu suara dia, anak tu tahu dekat dia baunya. Ibu. Sedangkan kita Allah berserta boleh tak kenai. Leceh ke tak leceh? Dan kita diajak tentang agama ni, kita diajak dari mula kita diajak benda-benda yang tak sepatutnya. Aku bawa balik anak aku Aminah dalam setahun umur dia. Balik main sini lah, arwah ayah aku duduk. Pergi Komta, kakak tu tunggu sat. Saya selalu tengok video ni apa. Bukan setahun, 2 tahun. Tunggu sat. Saya selalu tengok video lepas lah apa semua ni. Saya nak beli sat, dia pergi beli tudung bagi kat Aminah. Arwah bini aku pun tanya lah, why? It's hot, boiling hot. Dia dari Jerman balik main sini. Pasal apa nak bagi pakai? Dia ni baru nak masuk 2 tahun. Nak urai macam mana kalau orang Melayu bagus lah, bagi pakai lah tutup aurat. Aurat apa budak besar ni? Antar on kah tengok budak umur 2 tahun ni? Steam lah. Tak boleh nak kontrol. Kerai ni. Takkan lagu tu. Umur 2 tahun. Apa yang nak ajak yang betul? Nak ajak dia pun tak faham kenapa pakai. Nak ajak siapa? Ajak depa-depa ke yang melihat tu? Ni, nak tahu benda ni. Nak tahu benda ni. Pasal apa budak? Hampa nak suruh aku pakai umur 2 tahun 3 tahun. Pasal apa? Nak diajak. Nak diajak tutup aurat saja ke? Yang aurat Muhammadiyah ni macam mana? Hampa dah ajak benda tu padahal ajak bab Tuhan dulu. Pasal apa pergi ajak bab aksesori? Pasal apa nak kena nampak lagu orang Arab? Nampaklah lagu macam mana nak nampak. Sebab itu yang nak. Bila kita nak pergi semayang contoh dia. Saya duduk kat Ampang tu. Saya tengok berapa ramai orang Melayu pakai jubah serban. Tapi saya tak nampak pun Tok Arab di situ pakai baju Teluk Belanga. Baju Melayu. Sedangkan dia di Malaysia. Itu pakaian ketika itu. Kalau ada seluar jin, mungkin dia pakai seluar jin. Macam mana apa boleh kata yang tu sunnah? Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Lim pakai jubah serban. Takkan dia pakai daun bicang. Balut dengan kulit kurma ke apa ni, tak ada. Tak kisahlah benda tu. Cuma nak bagi tahu ada benda penting lagi kenapa tak diketengahkan di Malaysia ni. Umur 17 tahun kalau tanya apa tak tak. Kalau tanya pukul Ramzi, pukul Ram lah ni. Tampak lah umur 14 tahun tengok mak getah. Ha? Tak dalam internet macam-macam tak. Gangguan ni. So, kalau kita mengajar bahawa Allah itu berserta di mana saja kamu berada. Benda berlaku kalau seorang polis nak ambil rasuah macam mana? Kalau seorang niaga nak menipu macam mana? Kalau seorang politician nak belasah duit macam mana?
kalau tahu Allah itu ada beserta. Tapi kita tak diajak macam tu, nak buat lagu mana? Macam aku tak kat Azali tu ni, aku tak ada hampir rumah bersedih parti kawan hang, dia bagi sosial babi yang tiba-tiba, hai, hang gila ke apa? Allah ada, mana aku ada? So, kita ajak. Kita ajak. Tapi benda ni di Malaysia. Macam tadi ada orang tanya kat aku tadi masa show buku tu, dia tanya parenting, macam mana kita nak ajak anak. Tengok umur apa dia tu, umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bagi tengok 2 movie P.Ramlee, iaitu movie Sarjan Hassan dan movie filem Sarjan Hassan dan filem Anakku Sazali. Filem tu yang ada cerita masalah sikap untuk budak-budak. Jadi kita boleh duduk sebelah, kita tunjuk, tengok ni perangai iblis macam ni, perangai orang baik macam ni. Tengok budak ni kesian, mak dia, pak dia mati, apa semua dia tak ada. Pakcik ni ambil dia bawa balik rumah. Pakcik ni dah besar, pasal pakcik ni tahu Tuhan suka orang buat macam ni. Kata dia tengah mandi, Aziz balik, siapa pakai tolak aku duk marah. Masa tu kita cakap tengok perangai macam mana. Kesian budak tu. Dia keluar dia pukul, dia buat ni. Anak kita yang umur 4 tahun tu automatically akan memilih sikap mana dia nak. Ni tak ada bagi game tak berhenti. So macam mana? Kena duduk tepi anak, guide dia. Filem P.Ramlee tu guide dia. Macam Sarjan Hassan ni, apa Sarjan Hassan tu, dia kena pukul macam mana dengan budak lain nak pergi sekolah. Lepas tu ni cerita Sarjan Hassan. Yang anakku Sazali pula, dia besar jadi penipu lah apa-apa dia. Duit banyak ni lala dia jadi apa. Ajak anak kita macam tu dulu. Lepas tu kita buka Quran pula, tunjuk ni tengok bapak nak baca ni apa semua. Kalau yang dah boleh baca umur 6 tahun 7 tahun, Jaminah 7 tahun boleh baca dah, suruh dia baca saat ni surah ni kata apa, tak tahu apa-apa, tak apa nampak lah. Dia baca pelan pun tak apa, lambat pun tak apa. Jadi dia ada pendekatan daripada movie dan surah. Bukan susah. Tapi kita kena ajak sikap dulu, bukan ajak pakaian. Kalau dia bertanya pasal apa, cik nak kena tutup. Kita nanti mengkacau, kita nanti explain macam-macam. Dia baru 2 tahun kot. Dia baru 3 tahun, 4 tahun kot. Sebab kita tak tahu nak ajak dia macam mana. Kita punya muda remaja lagu ni, tak tahu, kita takut anak tu nak jadi lagu kita. Kita pelekoh dia kot tu. Esok besar, esok dia jadi lagu lain pula, mana pakaian tu pun tak apa bagi dia. So hari ni, bayangkanlah kalau hampa ni telah diajak mengenal Tuhan. Hampa tahu tu hampa tu, sifat-sifat mengenal Allah semua tu. Hampa tahu semua ada kat hampa tu. Maka hampa tak akan ada bimbang dan kesedihan hampa tak teruk sangat. Tadi ada Muhammad, mana tak puas hati dia beritahu dia ni belum makrifat, kalau dia makrifat dia tak bercakap pasal anak dia dah. Ayalah, kita tahulah dalil wahdaniat tu, lam yalid wa lam yulad. Tapi kita bercerita di bidang yang lain. Maka tu bini hang dia aku. Dah kata tak kisah dah. Kalau anak hilang tak kisah, bini hang tak kisah kalau hilang. Mana boleh. Muhammad dah balik nak bentuk, dia baru turun syariat kan. Itulah kata kadang-kadang ni pun nak komen, dia celapak masuk Malaysia dia macam tu. Dia tak ada tertib. Dia tak faham yang orang nak sembang ni bab lain. Depa ingat kita duk sembang ni. Saya ada guru di Ipoh tu, dia kata lepas sembang hari tu belum lagi. Memanglah takkan kalau ni apa habis. Nu puak jakim, puak apa pada puak yang nak tentang tu pun ramai juga. Faham? Depa duk dengar. Kok mana nak masuk budak ni? Nak masuk ke pejabat agama Pulau Pinang, anak dia hilang dalam hak jagaan ahli tinggi Mahkamah Syariah. Kalau betul yang nak bercakap pasal hilang, pasal Islam, anak dia sendiri bukan Islam dah. Atas kelalaian ahli tinggi Mahkamah Syariah. Nak masuk ke mana Pelang ni tak tahu. Duk bercakap sedia dah. Betul tak? So, janganlah duk fikir nak tunggu salah.
Kalau duduk lampak betul, mari kita duduk bersembang.